Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi nak dengarkan Abang cerita pada hari ini. Dan hari ini satu cerita Abang bahagi kepada tiga. Ceritanya betul-betul lain macam sebab berkenaan dengan cinta seorang manusia dengan dengan seekor binatang. Jadi ceritanya sangat menarik, satu pengalaman yang luar biasa. Abang belum pernah lagi ceritakan dekat sini. Jadi disampaikan oleh seorang perempuan, bukanlah budak lah, abang lebih kurang sikit lah umur dia. Nama dia Noi. Kisahnya berlaku pada tahun 2004 dekat Kuala Langat. Jadi sebelum kita mulakan cerita, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Moga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik dan permudahkan segala urusan kita. Amin. Dan juga moga-moga Allah berikan syurga buat mak ayah kita di atas jasa-jasanya yang mendidik dan membesarkan kita. Jadi tanpa berlengah lagi, abang mulakan cerita kali ini dengan auzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah satu pengalaman luar biasa disampaikan kepada abang oleh seorang yang bernama Noi. Berlaku pada tahun 2004. Waktu tu dia masih lagi berumur tingkatan 4. Berlaku dekat Kuala Langat. Kampung Noi ni memang dekat dengan sungai dekat Kuala Langat tu. Jadi dia kata setiap kali waktu tu dia balik sekolah, pergi sekolah, dia suka sangat tengok dalam sungai. Sebab walaupun sungai Kuala Langat tu warnanya macam kopi susu, tapi dia punya aliran air tu, dia rasa bila dia tengok aliran air tu dia akan rasa tenang aja. Lupa abang nak cerita, Noi ni dia duduk dengan nenek dia dekat Kuala Langat. Mak ayah dia duduk satu kampung dengan dia, tapi memang daripada kecil dia dibesarkan oleh nenek dia. Tujuannya adalah untuk teman nenek dia semenjak nenek dia arwah atuk dia meninggal. Jadi dia memang membesar dengan nenek dia. Tak jadi masalah tu. Cumanya dia dah menjadi hobi tau. Dia kata balik sekolah, daripada pergi sekolah balik sekolah akan tenung sungai. Dan hobi ni dia baru jumpa waktu tu dia tingkatan 4, 2004. Dia baru jumpa, dia kata. Tak jadi masalah. Tapi lepas dia suka tenung-tenung sungai, setiap malam dia akan bermimpi dengan buaya. Mula-mula dia mimpi seekor buaya datang, warna hitam waktu tu. Buaya tu warna hitam. Datang dalam mimpi dia merangkak-rangkak. Tapi buaya tu macam senyum. Boleh bayangkan ni buaya. Ini bukan buaya darat, ni buaya betul ni. Gelap. Buaya senyum. Jadi datang dekat Noi ni dalam mimpi, dalam keadaan senyum. Dan dia akan melingkarkan badan dia dikelilingi Noi. Dan Noi bila setiap kali buaya tu datang, dia tak pernah takut. Dia rasa macam buaya tu adalah kawan baik dia. Itu satu buaya, dia kata. Setiap malam dia akan mimpi buaya. Buaya hitam yang sama. Ada kalanya seekor, ada kalanya 3-4 ekor. Dan ada kalanya juga dia bermimpi perempuan-perempuan yang sedang bermain dengan buaya. Yang jadi peliknya adalah buaya tu semua tak boleh bercakap. Tapi setiap kali buaya tu gembira, dia akan mengeluarkan bunyi suara macam suara orang lelaki gelak. Agaknya inilah datangnya buaya darat, dia punya puncanya. Jadi dia kata buaya tu gelak macam orang lelaki. Orang lelaki gembira. Macam itulah lebih kurang. Bukan gelak macam buaya. Kita pun tak tahu buaya gelak macam mana. Lebih kurang macam tu. Kadang-kadang datang seekor, kadang-kadang datang 3 ekor. Tapi dia kata, dalam banyak-banyak mimpi, dia ada satu mimpi yang dia sangat ingat sampai sekarang, iaitu pada satu malam, ada waktu tu dia kata dia baru balik daripada, dalam mimpi itulah dia baru balik daripada sekolah dan dia kemas-kemaskan barang. Tiba-tiba satu kawasan rumah dia bergegar dalam mimpi tu. Cepat-cepat Noi turun daripada rumah dan dia tengok rupanya dekat depan rumah dia ada seekor buaya. Tapi buaya ni bukan calang-calang buaya. Dia punya besar sebesar kepalanya sahaja, sebesar lori. Tapi dalam mimpi tu dia tak nampak badan, dia nampak kepala dia aja. Kepala buaya tu dekat halaman rumah nenek dia. Dia turun daripada rumah dan dia pegang kepala buaya tu. Dan buaya tu keluarkan suara gelak. Macam tu. Agaknya dia gembiralah dengan Noi.
Dia kata setiap kali dia mimpi buaya, dia akan rasa tenang, dia akan rasa aman. Dia rasa macam buaya tu dah lama kenal dia dah lama kenal buaya tu. Jadi disebabkan dah banyak kali dia bermimpi buaya, satu hari tu dia pergi tanya dengan nenek dia. Mana tahu sebenarnya buaya ni adalah keturunan susu galuh dia ke apa benda ke perjanjian ke saka ke macam tu. Jadi lepas dia tanya dengan nenek dia kata nenek dia tak tahu. Tak tahu mana asalnya, puncanya, kenapa Noi diganggu dengan buaya. Tapi Noi kata dia tak rasa diganggu. Tapi dia rasa macam seperti kawan lama. Tapi bila nenek dia cakap, ini adalah bukan saka keturunan, Noi jadi lagi pelik, mana datangnya buaya ni? Kenapa aku tiba-tiba mimpi buaya? Cumanya yang Noi perasan, setiap hari dia mimpi buaya, perasaan dia bergelodak nak tengok sungai setiap kali pergi dan balik sekolah. Nak jadi cerita, sungai tu memang dekat dengan rumah dia. Jadi tak ada masalah dia nak tenung sungai. Kalau dia rasa dia ada masalah ke, dia rasa gundah gulana, dia akan pergi kat tepi sungai, tenung sungai. Dia kata gerak hati dia, jangan-jangan buaya ni berasal daripada sungai Kuala Langat yang depan mata dia ni. Dia kata dia pun tak tahu mana datangnya, dia tak tahu kenapa dia mimpi buaya, tapi dia gerak hati mungkin buaya dengan sungai ni ada kaitannya. Sebab dia suka tengok sungai, malam mimpi buaya. Tapi buaya tu bukan buaya putih, semuanya buaya hitam. Dan semuanya besar-besar. Yang paling besar yang dekat depan rumah nenek dia. Jadi bila dah banyak kali mimpi buaya yang dalam keadaan yang gembira, tersenyum-senyum buaya tu tengok dia, dan dia pun rasa aman setiap kali dengan buaya tu. Jadi perasaan nak mimpi buaya tiap malam tu dia rasa seronok nak tunggu malam, nak tidur je. Harap-harap malam ni mimpilah buaya. Macam itulah perasaannya. Sebab dia kata macam berkawan rapat dengan buaya tu. Dan pada tahun 2008, waktu tu Noi berumur 19 tahun, dia berkenalanlah dengan seorang lelaki, pakwa dia lah. Dan dia pun, hubungannya pun makin rapat. Dan satu hari, dia diajak oleh pakwa dia untuk pergi ke kedai emas. Rupanya pakwa dia nak hadiahkan dia sebentuk cincin. Jadi seronoklah sebagai pakwa nak bagi sebentuk cincin. Jadi pakwa dia suruhlah, pilihlah Noi, mana-mana cincin yang awak nak, saya hadiahkan. Belik punya belik adalah satu cincin yang taklah begitu mahal, taklah begitu murah. Cincin belah rotan. Jadi selepas berkenan, teruslah Noi pasang cincin tu dekat jari dia dan pakwa dia bayarkan semuanya tentang cincin tu, apa belanjaan cincin tu. Tapi sejak dia berkawan rapat dengan pakwa dia ni, setiap malam dia masih lagi bermimpi buaya. Tapi cara dia bermimpi berubah. Kalau sebelum tu buaya mengulit-ngulit dengan dia, berpeluk-peluk, berguling-guling, bergurau senda, kali ni tak. Buaya tu datang dalam keadaan yang sangat marah. Seolah-olah Noi telah buat satu dosa yang besar. Pada satu malam Noi mimpi. Waktu tu dia ada dekat jeti, dekat sungai Kuala Langat. Dia pun berdiri dekat atas jeti tu. Ni dalam mimpi dia ni. Berdiri ke atas jeti tu. Dia tak tahulah kenapa dia dalam mimpi tu berdiri atas jeti. Tiba-tiba bila dia tengok ke dalam sungai, dia nampak satu ekor buaya hitam yang sangat besar, matanya merah, pandang ke arah dia. Buaya tu tak memunculkan diri, tapi duduk dekat dalam air. Sambil tu dia dengar suara buaya tu, seolah-olah buaya tu bagi ancaman bunuh pada Noi. Waktu tu Noi rasa takut dan dia pun bergerak ke belakang, tujuannya nak lari. Ni dalam mimpi dia ni, tujuannya nak lari. Tapi tak sempat dia lari, agaknya jeti tu dah reput. Dalam mimpi pun ada reput-reput jeti juga ni. Jeti tu dah reput. Salah satu kayu jeti tu patah. Kaki Noi terjeromos, terlobos masuk dekat dalam sungai. Termasuk dalam lubang tu lah kan. Dan kakinya tersentuh air. Pada waktu tu, buaya yang ada dalam sungai tu bergerak laju gila dan dia gigit kaki Noi. Pada waktu tu Noi menjerit sekuat hati dan Noi terbangun daripada tidur. Bila dia terbangun daripada tidur, nenek dia pun terbangun sebab nenek dia dengar Noi menjerit. Sebenarnya Noi tidur dengan nenek dia daripada kecil. Cumanya diasingkan katil.
katil nenek dia agak jauh daripada Noi walaupun dalam satu bilik yang sama. Tapi macam mana nenek dia boleh terbangun? Ini disebabkan waktu Noi dalam mimpinya digigit oleh cengkerik lah. Buaya, suara Noi menjerit tu kuat gila. Sampai nenek dia pun terjaga. Nenek dia sempat tanya dah Noi kenapa menjerit tengah-tengah malam. Noi cakap dia kena gigit dengan buaya. Pelik nenek dia. Sebabnya selama alam ni memang setiap kali Noi tidur, nenek dia tahu Noi akan mimpi buaya. Tapi selalunya Noi akan mimpi buaya dalam keadaan gembira. Mengulit-ngulit, berguling-guling. Tapi kali ni Noi mimpi, dia cerita kat nenek dia, buaya yang sama datang gigit dia. Pelik juga. Nenek dia kata, tak apalah, kau tidurlah, selawat Nabi banyak-banyak supaya tak ada sambungan-sambungan mimpi yang pelik-pelik. Pada malam seterusnya, Noi mimpi lagi. Tapi kali ini mimpinya lagi seram daripada mimpi yang sebelum tu. Dia rasa dia waktu tu dekat satu bangunan yang tinggi. Dan dekat keliling bangunan tu adalah sungai Kuala Langat. Sungai yang coklat susu tu. Jadi dia kata, waktu dia berdiri kat tempat tinggi tu, rasanya macam bangunan tu dekat tengah-tengah lautan. Tengah-tengah sungai yang besar. Dekat bawah kawasan sungai tu penuh dengan buaya. Buaya hitam-hitam semuanya. Matanya merah-merah. Di antara buaya-buaya yang berkumpul di sekitar bangunan tu, dalam air, ada seekor buaya yang paling besar di antaranya. Dan buaya tu memang Noi kenal sangat. Itulah kawan dia yang dulu-dulunya mengulit-ngulit dengan dia dekat dalam mimpi. Tapi sekarang seolah-olah dah jadi musuh. Dah tak macam mana waktu tu Noi tergelincir daripada bangunan tu dan dia jatuh ke dalam sungai. Tapi belum sempat dia mencecah ke sungai, dia nampak buaya yang paling besar tadi ngangakan mulut seolah-olah nak telan Noi. Tapi pada malam tu, Noi terbangun lagi sekali menjerit sampai nenek dia pun terbangun. Nenek dia dah jangka, ni mesti kau kena dengki dengan buaya tu kan. Selama-lama ni tak pernah lah kau jerit-jerit. Malam semalam kau jerit, malam ni kau jerit. Ni mesti ada yang tak kena. Jadi Noi ceritakan kali ini mimpi dia lagi takut. Dia hampir-hampir dimakan oleh buaya. Nenek cakap kalau dah macam tu kau tidurlah sebelah nenek. Tak payahlah kau tidur dekat katil yang jauh. Kalau ada apa-apa nenek ada dekat sebelah. Sebelum tidur baca selawat Nabi. Dan nak jadi cerita sejak daripada dia berkawan dengan Pak Awa dia tu, memang banyak kali dia mimpi buaya menyerang dia. Buaya gigit tangan, gigit kepala, gigit tengkuk. Segalanya berkaitan dengan buaya nak cederakan Noi. Tapi Noi tahu puncanya adalah mungkin buaya ni marah sebab Noi berkawan dengan lelaki lain. Dia kata dengan kata lain buaya tu buaya jantan lah kan. Tapi hubungan dengan Pak Awa dia ni memang tak bertahan lama. Bertahan lebih kurang 6 bulan lah. Tapi lepas tu Noi berkenalan dengan seorang lelaki namanya Umar. Umar tu lah suami dia sekarang. Dia berkenalan dengan seorang lelaki namanya Umar. Dan lelaki tu memang alim, baik, semayang tak tinggal, bayar zakat. Jadi dia kata ini adalah calon-calon yang dia nak. Tapi lepas dia berkenalan dengan Umar, mimpi Noi berubah jadi sangat teruk. Kali ni bukan buaya tu menyerang dia, tapi ada kalanya buaya tu bertukar menjadi ular dan cuba nak makan dia. Dan salah satu mimpi yang Noi ingat adalah pada waktu tu Noi berada dekat dalam rumah dia, rumah yang sama. Waktu tu dia kata malam, dalam mimpi tu malam, tiba-tiba dia nampak ada seekor ular yang besar datang ke arah dia dan gigit badan dia. Pada waktu tu Noi tahu yang gigit ni adalah bukan ular, tapi buaya yang menyamar jadi ular. Dia tak puas jadi buaya, dia tak puas jadi ular, buaya tu dia menyamar jadi ular pula. Dan dalam mimpi tu Noi digigit oleh ular tu dan Noi menjerit juga. Dia menjerit setiap kali dia kena kacau dengan jin, dengan buaya tadi. Kali ni ular pula. Tapi Noi tak hiraukan. Dia tahu dia hubungan dia dengan Umar makin hari makin baik. Jadi tak kisahlah tiap malam dia mimpi buaya ke dia mimpi ular ke dia redha je lah, lantak lah. Sebabnya itu mainan dalam mimpi. Tapi tetap juga Noi kata dia mengganggu fikiran.
Kadang-kadang dia rasa letih sangat. Setiap kali mimpi pun dia kena berlawan dengan buaya, lari daripada buaya, lari daripada ular. Tapi dia kata nak tak nak ini adalah sebahagian daripada cubaan hidup, dan dia teruskan juga hubungan dia dengan Umar. Dan lebih kurang beberapa bulan selepas berkenalan, akhirnya diorang pun bercadang-cadang untuk bertunang dan tetapkan tarikh untuk bertunang. Sampailah hari pertunangan tu, sebelum 2-3 hari sebelum pertunangan, Noi, mak dia dan juga nenek dia pergilah ke bandar nak cari barang-barang hantaran. Tapi yang Noi perasan, waktu mak dia berjalan dengan dia dengan nenek dia, mak dia ni macam tak fokus. Ke kanan, ke kiri, mata melilau-lilau, muka berpeluh-peluh. Jadi sempat juga Noi tanya, mak dah kenapa? Ada yang tak kena ke? Mak dia cakap, tak tahulah. Sejak dia kata nak bertunang ni, nak beli barang-barang tunang, perasaan dia gundah gulana. Rasa macam ada yang tak kena je. Rasa macam waktu majlis pertunangan nanti akan berlaku sesuatu yang sangat tak elok. Ditambah pula setiap malam Mak Noi ni, dia mimpi dia berada dekat Sungai Langat. Berdiri tepi sungai, berdiri dalam sungai, lemas dekat sungai. Semuanya berkaitan dengan Sungai Langat. Dia tak tahu. Tapi dalam mimpi mak dia, tak ada pula buaya. Jadi Noi kata, tak tahulah, mungkin ada kaitan juga. Tapi disebabkan mimpi tu, mak dia rasa gundah gulana macam ada yang tak kena je. Tambah lagi sekali, bila satu hari, abang Noi telefon mak dia. Abang dia, kalau tak silap, abang duduk kat JB macam tu. Abang dia telefon mak dia dan beritahu mak dia, rupanya abang dia pun sama mimpi sungai. Tapi abang dia ni ekstrim sikit. Dia kata setiap malam abang dia mimpi akan lemas dalam sungai. Akan rasa terkapai-kapai dalam sungai. Seolah-olah benda yang dalam sungai ni cuba membunuh dia. Sampailah satu malam, abang dia cuba melawan dan abang dia bertanya, apa yang kau nak? Walaupun abang dia tak nampak. Abang dia dalam sungai ni, dia kata dalam mimpinya. Tapi walaupun abang dia tak nampak apa yang ada dalam sungai, tapi abang dia cuba berlawan dan tanya kenapa dia diperlakukan macam tu punya rupa. Tiba-tiba abang dia dengar suara daripada jauh yang mengatakan, aku nak Noi. Noi hak aku. Aku nak Noi. Dan abang dia terjaga daripada mimpi. Jadi abang dia rasa ini ada kaitan dengan adik dia. Ada kaitan dengan Noi. Apa yang dia mimpikan. Dan dia ceritakan mimpi ni pada mak dia. Mula-mulanya abang dia tak nak hiraukan apa yang suara-suara dia dengar tu. Sampailah kali kedua abang dia mimpi bila benda tu cakap, dia nak Noi. Dia kata dia boleh ambil Noi bila-bila yang dia nak. Tapi disebabkan Noi sendiri tak nak ikut dia, jadi dia tak nak ambil Noi secara paksa. Dia nak ambil Noi tu secara rela. Jadi bila dah macam tu, abang dia rasa ini adalah satu bentuk ancaman juga. Itu yang abang dia cerita dengan mak dia. Bila abang dia cerita dengan mak dia cerita dengan Noi, dengan bapak, dengan nenek. Semuanya jadi huru-hara lah kan. Dia lain macam cerita ni. Dia kata, dah diganggu. Bukan Noi je, mak dia pula, abang dia pula diganggu dengan makhluk daripada sungai. Tapi mak dia punya mimpi dan abang dia punya mimpi tak muncul buaya ataupun ular. Tapi Noi yakin semuanya berpunca daripada buaya yang dia selalu mimpikan. Tibalah hari majlis pertunangan Noi. Jadi rombongan Omar pun datanglah rumah Noi. Sejak daripada pagi tu dan 3 hari sebelumnya, mak Noi ni memang huru-hara je. Muka dia macam takut je, tak tahu. Dia kata sejak daripada dia mimpi sungai tu. Lepas habis pertunangan tu, selesailah semuanya, tak ada apa-apa masalah, syukur Alhamdulillah Noi cakap. Tapi mak dia tak berubah. Mak dia habis saja majlis, mak dia makin huru-hara, makin bergundah gulana. Kejap lari, kejap berjalan, kejap nak tidur, kejap nak bangun. Pelik mak dia. Jadi, pada petang hari pertunangan tu, mak dia duduk dekat bawah rumah. Rumah kan rumah kampung, ada rumah atas, ada rumah bawah kan. Dekat rumah depan tu kan, bawah tu macam ada kolong kan. Selalu kita boleh lepak-lepak bawah tu. Jadi, mak dia duduk lepak dekat situ bawah rumah. Mak dia lepak seorang-seorang. Tapi Noi rasa tak sedap, dia pun pergilah turun tengok mak dia. Tapi bila dia tengok mak dia lain macam. Dah kenapa mak dia ni? Sebab gelagat mak dia ni bukan macam mak dia. Jadi Noi tanyalah, mak kenapa? Bila Noi tanya macam tu, mak dia terus berguling.
Berguling. Jadi Noi dalam keadaan ketakutan, dia menjerit. Lupa abang nak beritahu, waktu tu dia tengah bawa dulang hantaran tau, yang penuh dengan buah-buah. Kononnya nak makan dengan mak dia lah. Waktu tu bila mak dia menjerit berguling-guling, Noi pun dalam keadaan takut. Dia capai sebiji apple, dia lari belakang tangga. Dia pun tak tahu kenapa dia capai biji apple tu. Dia nyuruk belakang tangga, dia panggil lah, abah, nenek, mak kenapa, tolong. Tapi dia tak pergi kat situ. Dia rasa macam tak berapa nak yakin. Takut, dia nyuruk belakang tangga. Mak dia berguling. Jadi bapak dia dengan abang dia, nenek dia semua turun. Tengok pada mak dia. Bapak dia pula jenis yang alim, boleh jugalah mengubat-ngubat sikit. Jadi bapak dia tanya, apa yang kau nak? Dia jawab, aku nak Noi, dia kata. Banyak kali bila bapak dia tanya, kenapa nak Noi? Dia tak jawab kenapa. Dia kata, aku nak Noi. Noi ni dalam keadaan yang takut pegang biji apple. Dia agaknya dah nervous sangat. Waktu tu dia makan apple tu. Ngok dia makan. Agaknya dah terlalu takut sangat. Tapi memang takdir Allah Ta'ala lah. Pada waktu tu Omar masih lagi ada dekat rumah tu. Jadi untuk mengelakkan Noi ni diapa-apakan, bapak dia minta Omar bawa Noi keluar daripada kawasan tu. Dan ditemani oleh kakak Noi, iaitu namanya Siti. Jadi diorang bertiga naik kereta keluar daripada kawasan tu. Jadi bapak dia berinteraksi dengan apa yang merasuki mak dia. Pada waktu tu, walaupun bapak dia tanya, kau kenapa, kau di mana, berasal daripada mana, tak, dia jawab, aku nak Noi. Sampailah terpaksa bapak dia baca, pakcik dia baca ayat ruqyah. Waktu tu lah baru benda tu beritahu sebenarnya Noi dah buat perjanjian dengan aku. Noi nak kahwin dengan aku. Noi suka dekat aku. Dia kata, oi, rupanya patutlah benda tu mengikut Noi. Sampaikan nak kahwin pun dia ganggu. Rupanya Noi buat perjanjian dengan benda tu. Jadi bila keadaan dah reda, mak dia pun dah dapat dipulihkan. Bapak dia panggil lah Noi balik supaya nak tanya apa sebenarnya berlaku. Jadi bila bapak dia tanya pada Noi, tanyalah, kau ni ada buat perjanjian dengan makhluk sungai Kuala Langat ke apa benda ni? Noi kata tak, dia tak pernah buat perjanjian. Dia tak ada apa-apa. Memang tak pernah buat perjanjian lah dengan apa-apa, baik manusia ataupun makhluk alam sebelah. Dia kata. Tapi bapak dia cakap, dia kata engkau selalu cari dia dekat sungai. Dia kata, lah itulah mungkin penyebabnya. Noi ceritalah sebenarnya balik daripada sekolah, dia suka duduk lepak dekat tepi sungai Kuala Langat tu. Dia kata dia tak tahulah dalam sungai Kuala Langat tu ada makhluk tu. Tapi dia setiap kali pandang air sungai yang mengalir tu, dia rasa macam gembira, dia rasa seronok je. Jadi dia kata itu je, dia tak pernah buat apa-apa perjanjian pun. Dan sejak daripada tu lah dia selalu mimpi buaya hitam tu datang ngulit-ngulit dengan dia. Jadi bila Noi terangkan kepada bapak dia, barulah semua orang tahu mana datangnya punca Noi selalu mimpi dengan buaya jantan ni, buaya hitam ni. Rupanya buaya tu macam, apa nak cakap, macam sebersalah juga. Dia macam perasan lah Noi tu suka kat dia. Duk pandang-pandang sungai. Dia ingat Noi pandang dia. Rupanya Noi pandang sungai. Noi tak nampak pun dia. Tapi dia yang dalam sungai tu macam feeling lah. Ya ada perempuan pandang aku, cantik lah tu. Macam tu lah dia punya situasinya. Perasan, yang seorang lagi tak nampak. Yang seorang tak nampak pandang sungai. Yang seorang lagi dalam sungai duk perasan je kata. Itulah yang jadinya. Tu yang konon-kononnya kata makhluk tu Noi tu dah terpikat dekat dia. Padahal Noi pun tak tahu. Tapi pada malam tu, kejadian yang sangat-sangat pelik. Waktu tu Noi tengah nak tidur. Noi dah terangkan pada mak ayah dia. Mak dia pun dah baik, tak ada masalah. Waktu tu Noi nak tidur. Tiba-tiba dalam keadaan gelap, dia dengar ada benda merangkak. Dan dia cuba kecilkan mata memandang ke arah kawasan bilik yang gelap. Dalam samar-samar cahaya, Noi nampak buaya hitam datang dan cuba mendekati dia. Pada waktu tu Noi terdiam bila tengok buaya bapak punya besar cuba mendekati katil dia. Noi kejamkan mata, Noi baca istighfar banyak-banyak, selawat Nabi banyak-banyak. Dan bila dia buka mata, buaya tu dah tak ada. Tapi inilah kali pertama, kata Noi, dia muncul bukan dalam mimpi, tapi dalam alam nyata. Buaya tu menunjukkan diri
seolah-olah marah Noi bertunang dengan Omar. Jadi bila besok paginya, bapa dia tanya dengan Noi sebenarnya macam mana jalan cerita, apa benda bentuk gangguan segala macam. Dan lepas Noi ceritakan, bapa dia kata ini tak boleh jadi. Takut-takut nanti bila Noi berkahwin dengan Omar, benda tu masih lagi mengikuti Noi dan boleh menyebabkan benda-benda buruk yang kita tak ingini. Akhirnya, diorang semua sepakat jumpa dengan imam kampung tu. Sebab imam kampung tu memang orang yang alim. Bila sampai yang pergi tu Noi, bapak dia, mak dia, abang dan kakak dan nenek dia. Ramai-ramailah rombongan pergi rumah imam. Tapi sampai dekat rumah imam, barulah imam tu beritahu kenyataan yang dia ni memang bukan orang yang pandai meruqyah. Tapi dia bolehlah bagi doa-doa yang Noi boleh amalkan supaya menjauhi makhluk tu. Jadi okeylah, tak ada masalah. Noi pun belajarlah doa-doa tu. Waktu Noi diajar doa-doa tu, dua kejadian pelik, iaitu mak dia mulalah kerasukan. Kesaruk mak dia waktu tu. Waktu imam tu ajak doa-doa tertentu macam mana pemutus dengan jin, mak dia yang huru-hara. Dah nak ajar doa satu hal, nak rukiahkan mak satu hal. Agak kalang kabut jugalah waktu tu, genggang-genggang. Akhirnya mak dia dapat dipulihkan balik dan ustaz tu, imam tu ajar pada Noi balik doa-doa yang perlu dibaca. Tapi gangguan kedua pula datang. Baru nak habis belajar, ustaz tu, imam tu sedang diajar, seolah-olah ada benda lain yang mencocok-cocok dia. Cocok kepala, cocok pinggang, cocok punggung. Sampaikan keadaan imam tu rasa sangat tak selesa. Ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan. Tapi mulut ni ngumat-ngamik. Ngajar si Noi macam mana doa-doa yang betul. Tapi bila habis saja ajar doa tu, alhamdulillah, Noi dapat ilmu-ilmu yang disampaikan oleh imam tu dan dia mula menghafal ayat-ayat tu. Dan abang nak tambah sikit, sewaktu mak dia kena rasuk tu, waktu imam tu tengah ngajar si Noi, mak dia tak bercakap tapi mak dia gelak suara lelaki. Ho 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 ho, seolah-olah nak mengganggu konsentrasi lah imam tu waktu nak mengajar Noi doa-doa tertentu. Dan sejak Noi mengamalkan doa tu dah kurang sikit gangguan. Tapi gangguan tu tetap ada. Cumanya Noi dapat satu benda yang pelik lah. Kehidupan dia berubah sedikit. Sebab setiap kali pukul 2 atau pukul 1 dia mesti akan terjaga. Dan walaupun mimpi tu dah berkurangan, tapi mimpi tu tetap ada dalam keadaan buaya tu cuba cederakan Noi. Kadang-kadang dia libas badan Noi, kadang-kadang dia gigit tangan Noi, kadang-kadang Noi berada dekat dalam sungai, dia gigit, dia gonggongnya Noi. Macam-macam mimpi. Tapi Noi tetap tak mengalah, amalkan juga doa-doa tu. Sampailah ke hari perkahwinan Noi dan juga Omar. Okey, jadi hari perkahwinan tu berlaku lancar aja, tak ada apa-apa masalah, semuanya berkat pertolongan Allah Taala, tak ada apa-apa masalah. Dan selepas berkahwin, Noi dapat tawaran untuk bekerja di negeri yang sama tapi di daerah yang agak jauh sikit daripada Kuala Langat. Dan dia pun pergilah bersama-sama dengan suami dia dekat daerah tempat Noi bekerja, daerah baru. Dan sejak daripada itulah hilang terus Noi mimpi tentang buaya hitam. Jadi baru Noi faham, rupanya buaya tu datang bila Noi duduk dekat Kuala Langat. Tapi bila Noi duduk jauh daripada Kuala Langat dengan suami dia, dah tak ada lagi dia mimpi. Tapi tak tahulah, 2-3 tahun yang lepas, Noi bermimpi dengan buaya tu semula. Tapi bukan dekat, jauhnya. Buaya tu duduk macam mengintai-ngintai balik pokok, macam buaya dah macam buaya lah. Buaya tu mengintai-ngintai balik pokok tapi jauh je keadaannya, jaraknya daripada Noi. Jadi dengan kata lain, tahulah Noi yang benda tu masih lagi ada, memerhatikan daripada jauh, tapi dia tak berani nak dekat lagi sebab Noi dah pun mengikatkan perkahwinan dengan seorang lelaki yang betul-betul bagus, yang betul-betul baik. Dan lupa abang nak beritahu, sewaktu pertunangan Noi dengan Omar sendiri kena gangguan. Mandi sungai, tercebur dalam sungai, semuanya berkaitan dengan sungai, lemas dalam sungai banyak kali. Jadi apa yang terjadi pada Noi terjadi juga pada orang sekeliling dia, iaitu abang, emak dan juga tunang dia. Waktu tu tunang dia dan sekarang suami dia. Alhamdulillah sekarang ni dia dah
keluarga dia dah membesar, dia dah tak adalah lagi ganggu dengan mimpi-mimpi buaya tu. Walaupun dia balik Kuala Langat, tak ada lagi gangguan. Cuma itulah 2-3 tahun yang lepas, daripada kejauhan buaya tu mengintai-ngintai daripada tepi pokok. Terima kasih sangat-sangat sudi dengarkan cerita yang abang sampaikan pada hari ini. Ceritanya cukup menarik. Abang tak pernah dengar gangguan daripada benda yang perasan yang orang suka kat dia. Menarik kan? Abang rasa macam, oh cerita ni best lah. Cerita ni memang pertama kali abang dengar. Terima kasih sangat-sangat kepada Noi sebab sudi berkongsi cerita dengan abang dan juga semua. Terima kasih pada semua yang membeli sambal lara dan juga perapan sate. Banyak kali lah abang di tag macam mana diorang gunakan sambal abang tu untuk masak-masakan lain. Terima kasih sangat-sangat. Dan terima kasih juga pada yang membeli perapan sate abang. Hingga berjumpa lagi dalam 2 hari akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.